Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. لحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مشايخنا الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار سر الأسرار ترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terus menerus mengurniakan kepada kita kehidupan, yakni nikmat bernafas di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita di dalam nikmat yang terbesar dan teragung, nikmat iman dan Islam, yang mana dengan nikmat iman dan Islam kita dipandu di dalam kehidupan kita sehari-hari ke arah menuju ke satu tujuan yang mana kehidupan itu merupakan kehidupan yang kekal abadi kelak. Maka di dunia ini dengan nikmat iman dan Islam kita dipandu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindar kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan tengok pada hadis yang ke-19. Setelah minggu lepas kita tengok hadis yang ke-18, maka hari ini kita tengok hadis ke-19 yang diletakkan tajuk oleh penyusun buku 40 hadis penawar hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada penyusun kesihatan dan keberkatan dan kemudahan di dalam segala urusan. Itu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala. Maka hari ini kita tengok, saya juga menjawab salam daripada yang mendengar dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kita tengok hadis pada malam ini wabisanadil muttasil wabihi qal an Abi Zaid Usamah ibni Zaid ibni Harithah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabu batnihi فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر
wa atihi. Muttafaqun alaih. Yang mana artinya hadis ini daripada Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat nanti, lalu dilemparkan ke dalam api neraka sehingga terkeluarlah isi perutnya, kemudian lalu ia berputar-putar di tengah-tengah, yakni di tengah-tengah unggunan api neraka, seperti berputarnya seekor keldai di tempat penggilingan gandum. Para penghuni neraka terkejut melihat kejadian ini, lalu mereka segera berhimpun di sekelilingnya sambil berkata kepadanya, hai fulan, mengapakah engkau jadi begini? Bukankah dahulu sewaktu di dunia engkau sering menyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang mereka daripada kemungkaran? Lalu orang itu menjawab, ya benar, dahulunya saya sering menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi saya tidak melakukannya. Dan saya sering melarang orang lain daripada kemungkaran, tetapi saya sendiri melakukannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, Usamah bin Zaid, kan? Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah yang digelar dan disebutkan oleh Nabi SAW dan terkenal di kalangan sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, bahawa Usamah bin Zaid bin Harithah ini al-hibbu ibnu hibbi Rasulillah. Dia merupakan orang yang disayangi oleh Rasulullah, dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anak kepada orang yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid ini anak kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah seorang khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Khadijah radhiyallahu anha menghadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah ini untuk berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah panjang berkenaan Zaid bin Harithah ini, menarik, yang kalau kita baca, Zaid bin Harithah ini dia daripada satu kampung yang jauh dicolek oleh perompak, kemudian dijualnya di Mekah dan menjadi hamba kepada Khadijah membeli. Kemudian setelah itu Khadijah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah ini, sehingga ayahnya dan pakciknya datang setelah mendengar Zaid bin Harithah ini ada di Mekah. Jadi mereka datang untuk tebus Zaid bin Harithah ni, untuk tebus Zaid bin Harithah ni. Bila datang nak tebus Zaid bin Harithah ni, dipendekkan cerita, Zaid ni tak mau ikut ayah dan pakciknya balik ke kampung. Kerana apa? Kerana kasih dan cintanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam setelah berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun diberi peluang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu kenal tak ini siapa yang datang nak menebus kamu ini? Dia kata, ya, saya kenal. Ini bapa saya, ini pakcik saya. Sekarang Rasulullah kata, ada pilihan pada kamu untuk kamu ikut tanpa sebarang bayaran, ataupun kau kekal bersama aku. Maka Zaid bin Harithah memilih untuk kekal bersama dengan Nabi SAW. Setelah mengenal pribadi mulia Nabi SAW, kasih dan cintanya kepada baginda Nabi SAW, dan itulah dia digelar dan dia dikasihi pula oleh Nabi SAW, yang disebut sebagai hibbi Rasulillah SAW. Kemudian Zaid bin Harithah ini kahwin dengan Ummu Aiman.
Ummu Aiman ini merupakan khadim ayah Nabi SAW, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Ummu Aiman berkhidmat dengan Aminah binti Wahab mak Nabi SAW setelah kewafatan Aminah. Maka Ummu Aiman kekal berada di sekitar Nabi SAW, kemudian dikahwinkan dengan Zaid bin Harisah. Maksudnya Ummu Aiman berkahwin dengan Zaid bin Harisah, maka lahirlah seorang pemuda, seorang pahlawan yang hebat, iaitu Usamah bin Zaid, yang meriwayatkan hadis pada malam ini, iaitu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini dilahir pada tahun ketiga kenabian. Lahir pada tahun ketiga kenabian, maksudnya sebelum Nabi SAW berhijrah, itu dikira tahunnya itu dengan tahun kenabian. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, disebut sebagai tahun keberapa hijrah sesuatu peristiwa itu berlaku. Maksudnya Usamah bin Zaid ini lahir pada tahun ketiga kenabian. Tahun ketiga kenabian, dan dia besar di sekitar rumah Nabi SAW. Sehingga kan umur dia itu sebaya dengan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Maka satu hari Nabi SAW memangku Al-Hasan, memangku Hasan. Kemudian Usamah bin Zaid pun ada di sekitar itu. Jadi Usamah bin Zaid itu dipanggil, Hasan diletakkan di sebelah ribaan Nabi SAW, maka di sebelah lagi diletakkan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Lalu Nabi SAW mendoakan kedua-duanya. Maksudnya Al-Hasan Nabi doa, dengan Usamah bin Zaid pun Nabi doa. Doa Nabi SAW, Nabi kata apa? Allahumma inni uhibbuhuma. Ya Allah, aku cinta kepada mereka berdua ini, ya Allah. Fa-ahibbahuma, ya Allah, maka kasihlah mereka berdua, ya Allah. Doa khusus Rasulullah SAW kepada daripada baginda Nabi SAW kepada Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harisah. Usamah bin Harisah. Usamah bin Harisah ni dia seorang yang berani. Setelah berumur masih lagi muda, dalam sekitar 18 atau 17 tahun itu, dia mengetuai dalam sekitar 20 tahun. Saya mak balik, masih lagi muda remaja, dia mengetuai peperangan dengan Rom. Dilantiknya oleh Nabi SAW menjadi ketua. Walaupun awalnya daripada perang Uhud lagi, ketika dia kecil lagi, dia minta kepada baginda Nabi SAW untuk turut sama mengikut para sahabat yang lain untuk mengikut bersama-sama ke perang Uhud. Oleh kerana dia masih kecil, Nabi SAW tak benarkan lagi dia ikut, sehingga dia berpaling, dan waktu itu kecil lagi menitiskan air mata kerana tidak dapat mengikut bersama-sama dengan para sahabat yang lain. Itu Usamah bin Zaid, seorang yang berani, seorang pahlawan Islam yang cukup berani, sehinggalah Nabi dia mengikut peperangan Khandaq, kemudian peperangan seterusnya, peperangan Mu'tah, yang menjadi pahlawan utamanya itu adalah ayah dia sendiri, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah gugur syahid di peperangan Mu'tah. Kemudian dengan peperangan Mu'tah itu, peperangan di antara orang Islam dengan tentera Rom yang menyaksikan peperangan yang cukup hebat, sehingga Zaid bin Harisah gugur. Kemudian tentera Islam berjaya melalui strategi Khalid bin Al-Walid. Kemudian mereka pulang, dan berlaku
peperangan yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantik Usamah bin Zaid ini. Waktu tu muda lagi, mengutai para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang lain. Walaupun yang lain lebih senior, tetapi dilantik Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Ketika dilantik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian mereka bertolak, bertolak untuk ke medan peperangan. Di dalam perjalanan Usamah bin Zaid mendapat berita daripada ibunya Ummu Aiman bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka dipatah balik dan sempat Usamah bin Zaid ini menguruskan jasad mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit sebanyak tentang Usamah bin Zaid bin Harisah, yang digelar sebagai Al-Hibbub Nuhibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan hadis yang kita akan bacakan pada malam ini, yang kita telah bacakan matanya dan maksudnya. Maksud hadis pada malam ini adalah tentang yang diletakkan tajuk oleh penyusun tentang pendakwah yang malang. Disebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat nanti, fayulqa finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka, fatandaliqu aqtabu batnih, sehingga terkeluar isi perutnya lelaki ini. Kemudian disebutkan fayaduru biha kama yadurul himaru firraha, kemudian lalu ia berputar-putar di tengah-tengah unggunan api neraka. Kama yadurul himaru firraha, seperti seekor keldai di tempat penggilingan gandum, berputar-putar. Kemudian disebutkan fayajtami'u ilaihi ahlun nar, ahli neraka ketika itu melihat apa yang berlaku, lalu mereka menuju kepada orang ini dan berhimpun dan melihat apa yang berlaku kepada orang ini. Kemudian mereka ahli neraka ni mengatakan fayaquluna ya fulan malak, apa kena dengan kamu wahai fulan? Dia kata alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah kamu ini di dunia dulu kami lihat kamu ni merupakan seorang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang orang daripada melakukan kemungkaran, iaitu pendakwah. Maka lelaki ini menjawab, bala, ya. Ya, aku di dunia dulu mengajak orang kepada kebaikan dan melarang orang daripada melakukan kejahatan ataupun kemaksiatan. Kuntu amuru bil ma'ruf, aku sering dulu menyuruh orang melakukan kebaikan, wala atihi wa anha 'anil munkar wa atihi, tetapi aku dulu tak buat pun. Aku suruh orang buat baik, aku tak melakukannya, dan aku sering melarang orang lain daripada kemungkaran. Wala ati wa anha 'anil munkar, aku larang orang melakukan kemungkaran, wa atihi, tetapi sedangkan aku sendiri melakukannya. Itu hadis ini, atau kama qala, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Keterangan yang diletakkan oleh penyusun menyebutkan hadis di atas mengandungi ancaman keras kepada orang yang menyuruh orang lain berbuat kebaikan sedangkan dia sendiri melakukannya, dan juga dia melarang orang lain daripada kemungkaran sedangkan dia sendiri melakukannya. Ini yang ditakuti, kerana hadis ini
ditujukan kepada golongan pendakwah, walaupun secara khususnya kepada golongan pendakwah, tetapi secara umumnya kita boleh mengambil pengajaran yang besar di dalam hadis ini, kerana peranan orang Islam ini adalah sentiasa mengajak wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, sentiasa mengajak kepada mengajak orang-orang melakukan berpesan-pesan terhadap kebenaran, itu ajak orang kepada kebaikan dan melarang ataupun menegah manusia ini daripada melakukan kejahatan. Disebut lagi, oleh itu hendaknya para pendakwah mendakwah diri mereka sendiri sebelum mengajak orang lain. Sebelum mengajak orang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah As-Saff, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya wahai orang yang beriman, kenapa kamu bercakap sedangkan kamu tak buat? Kemudian ayat seterusnya, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaannya orang yang bercakap apa yang dia tak buat. Maksudnya ancaman yang besar yang ditujukan kepada pendakwah. Dalam masa yang sama, kerja yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa ada Allah sebut di dalam Al-Quran? Allah sebut, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik lagi daripada orang yang mengajak, menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan dan mengatakan bahawa sesungguhnya aku merupakan di kalangan orang Islam, orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerja mulia, tugas pendakwah. Tugas pendakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia kepada kebaikan, ini tugas yang mulia. Walaupun kita tidak menggelarkan diri kita sebagai pendakwah, ataupun kita tidak terlibat langsung di dalam pendakwah sebagai seorang pendakwah, tetapi hakikatnya peranan kita sebagai seorang mukmin ini tidak lari daripada orang yang sentiasa perlu mengajak kepada orang, mengajak manusia kepada kebaikan. Paling kurang adalah kita ini di dalam keluarga kita mungkin merupakan seorang ayah, dan ataupun kita sebagai seorang mak, sebagai seorang ayah dan sebagai seorang mak, orang yang perlu kita dahulukan untuk sentiasa melakukan kebaikan dan menegah kemungkaran, sudah tentu adalah orang yang paling dekat dengan kita, iaitu keluarga kita. Kerana orang-orang inilah, keluarga kita lah orang yang kita sayang, orang yang kita hidup dengan mereka setiap hari. Dan sebagai seorang mak dengan ayah, kita punya tanggungjawab yang khusus dalam mendidik anak-anak. Sudah tentunya kita lebih utamakan untuk mengajak mereka kepada kebaikan dan melarang mereka kepada kemungkaran. Dalam masa yang sama, selain kita memegang watak mak ataupun watak ayah, dalam masa yang sama kita ini sudah tentu kita punya mak dan kita punya ayah, dan kita merupakan anak kepada mak ayah kita. Dan sudah tentu sebagai mak dengan ayah kita merindukan untuk kita sendiri. Kita jangan bercakap tentang orang lain lagi. Kita sendiri untuk menjadi seorang anak yang soleh. Menjadi seorang anak yang soleh. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW sebut, idza mata banu Adam, apabila mati seorang anak Adam, inqata'a amaluhu illa min thalas, terputus
terputus daripada dia ni untuk dia melakukan amal, melainkan tiga perkara. Hadis yang selalu kita dengar. Yang pertama apa? Sadaqatun jariyah, makna sedekah jariah. Dan yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga apa? Au waladin salihin yad'u lah, anak yang soleh yang mendoakan mereka. Sudah tentu yang mendesak kita gunakan istilah mendesak, untuk menjadi orang yang baik. Kita sedar kita bukan orang yang baik, tetapi setiap hari kita berusaha diri kita ini untuk menjadi orang yang soleh. Kita berusaha dari hari ke hari untuk menjadi orang yang soleh. Kerana apa? Kerana dalam kumpulan kecil, dalam komuniti kecil, kita berada di dalam sebuah keluarga. Sudah tentu kita merupakan anak, kita merupakan mak ataupun ayah kepada anak-anak kita. Dan kita menginginkan bahawa anak-anak kita menjadi orang yang soleh. Jadi tidak kita sebagai pendakwah kepada komuniti kecil ini, iaitu keluarga kita, dalam menyuruh mereka melakukan kebaikan-kebaikan dan melarang daripada anak-anak kita daripada melakukan kemungkaran. Dan tidak cukup dengan itu, kita mendidik mereka ini dengan watak-watak kita sendiri yang soleh. Watak-watak kita cuba sedaya upaya untuk menjadikan diri kita ini, menghidupkan di dalam diri kita watak yang soleh. Agar apa? Agar kita tidak bercakap sahaja, tetapi ajakan kita dan tegahan kita itu disusuli dengan mereka, yakni anak-anak melihat watak yang soleh daripada mak dengan ayah mereka. Kerana apa? Kerana di dalam keluarga itu perlu wujud bi'ah solehah. Bi'ah solehah maksudnya persekitaran yang baik untuk menghasilkan anak-anak yang soleh. Maksudnya kita sebagai pendakwah di dalam rumah kita sendiri. Jadi pendesak untuk kita ke arah itu. Kita gunakan istilah pendesak untuk kita menjadi orang yang soleh adalah apabila kita melihat anak-anak kita. Dan dalam masa yang sama sudah tentu kita ada mak dengan ayah. Dan sudah tentu kita sendiri nak untuk kita ini sumbang sesuatu yang berharga kepada mak dengan ayah kita, adalah kita sendiri perlu ke arah mendidik watak yang soleh terhadap diri kita, kerana kita merupakan jariah yang terbesar kepada mak dengan ayah kita. Awaladin soleh, maksudnya mak dengan ayah kita. Maksud seseorang itu inqata'a amaluh, terputus amal perbuatannya, illa min salah satunya adalah awaladin salihin yad'u lah, anak yang soleh yang mendoakan mereka. Itu maksudnya kita tidak, kalau kita tidak merasakan bahawa kita merupakan pendakwah dalam kelompok masyarakat yang besar, maka ketahuilah bahawa kita adalah pendakwah di dalam kelompok yang kecil, yang mana kelompok yang kecil itulah akan menjadi suatu membawa kepada suatu kelompok yang besar, iaitu membina pada ke arah masyarakat yang soleh. Itu maksudnya kita kena faham bahawa tugas berdakwah ini semua ada peranannya. Selain pendakwah yang kita lihat, pendakwah yang berperanan secara khusus, yang mana hadis ini dan merupakan ancaman kepada pendakwah-pendakwah yang bergerak mengajak orang kepada kebaikan, dalam masa yang sama melupakan diri sendiri. Untuk apa? Untuk mendahulukan diri sendiri. Allah sebut di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum, jaga diri kamu. Allah sebut diri kamu dulu.
wa anfusakum nara, dan qu anfusakum wa ahlikum nara, dan keluarga kamu daripada api neraka. Maka disebut kat sini lagi, oleh itu hendaknya para pendakwah dahulukan mendakwahkan diri mereka sendiri sebelum mengajak orang lain. Dalam kata-kata yang terkenal iaitu aslih nafsak, perbaiki diri kamu, wad'u ghairak, kemudian seru orang lain, ajak orang lain. Aslih nafsak, maksud prinsip dalam kehidupan kita terutamanya di kalangan pendakwah adalah aslih nafsak, perbaiki diri kamu. Setiap hari ada suatu perubahan-perubahan. Aslih nafsak, wad'u ghairak, kemudian ajak orang lain ke arah kebaikan. Kalau pendakwah itu sendiri telah mengamalkan kebaikan yang didakwahnya, tentu orang lain akan mudah untuk mengikutinya, dan mereka dengan mudah percaya bahawa apa yang diajaknya itu adalah suatu perkara yang baik. Tetapi kalau pendakwah itu sendiri belum melakukan apa yang dikatakannya itu, tentulah orang lain akan meragui kebenaran apa yang dikatakannya, dan mereka bertanya-tanya, kalau sebenarnya baik apa yang disuruhnya itu, tentu dia sendiri yang lebih dahulu melakukannya. Maksudnya dia dalam berdakwah ini dia ada berapa kaedah berdakwah. Yang pertama adalah dakwah bil hal. Dakwah bil hal. Maksudnya dakwah keadaan, menunjukkan akhlak-akhlak yang baik ini merupakan dakwah yang paling berkesan berbanding dengan dakwah bil lisan. Yang keduanya adalah dakwah bil lisan, dakwah melalui kata-kata. Mana dahulu kita dahulukan dakwah bil hal. Dakwah bil hal. Kita tengok Nabi SAW sendiri disebutkan Nabi itu Al-Quran yamshi fil ard. Maksudnya Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Aisyah menyebutkan tentang Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah menyebut kana khuluquhul Quran. Dia merupakan akhlaknya merupakan Al-Quran. Maksudnya Nabi SAW ini keadaan Nabi, watak Nabi, peribadi Nabi, diam Nabi, keadaan Nabi sendiri itu menjadi sumber dakwah kepada orang yang berada di sekitarnya. Sehingga Nabi sebelum diutuskan menjadi Nabi dan Rasul pun terkenal di kalangan penduduk-penduduk Mekah itu dengan gelaran Nabi itu dengan gelaran Al-Amin, orang yang amanah. Maksud menunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Itu dakwah bil hal. Al-ahwal aqwa minal aqwal. Maksudnya keadaan itu lebih kuat mempengaruhi manusia daripada aqwal, kata-kata. Kata-kata. Maksudnya sebagai seorang pendakwah, pendakwah yang saya sebutkan sini adalah umum pendakwah kepada orang ramai yang mungkin kita tak berperanan ke tahap itu, tetapi dalam masa yang sama kita ada peranan dakwah sebagai individu di dalam keluarga. Maksudnya semua perlu di dalam diri dia ini ada melakukan apa yang disebut sebagai dakwah bil hal. Dakwah bil hal. Maksud keadaan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang berakhlak, ini menarik minat kepada orang-orang yang di sekeliling kita untuk mengikuti perbuatan-perbuatan kerja buat baik kita, dan dalam masa yang sama mengelakkan mereka melakukan kejahatan. Yang kedua adalah dakwah bil lisan, dakwah bil lisan, dakwah melalui kata-kata. Melalui kata-kata. Maksudnya seorang pendakwah dia perlu ada di dalam diri dia ini keadaan yang baik. Keadaan yang baik sebelum dia mengajak orang lain melakukan kebaikan. Kemudian disebutkan lagi, begitulah pula halnya dengan kemungkaran yang dilarangnya. Kalau ia sendiri melakukan kemungkaran tersebut,
tentunya orang tidak akan mempedulikan tegurannya. Bahkan tindakannya itu akan menjadi hujah bagi orang lain untuk mereka terus sahaja berada dalam kemungkaran tersebut. Pendakwah yang seperti ini dapat memberikan kesan yang sangat buruk kepada dakwah dan dapat menjadi batu penghalang kepada kemajuan perjalanan dakwah itu sendiri. Maka dari kerana itu amat berat pula siksaan yang akan dikenakan ke atas dirinya sebagai balasan yang setimpal dengan tindakannya yang sangat merugikan itu. Dalam masa yang sama, kita sebagai orang yang mengambil manfaat daripada tugas pendakwah ini, bukanlah tugas kita sebagai orang yang mengambil manfaat daripada pendakwah ini untuk menilai, untuk menyelidik keburukan pendakwah tersebut. Apa peranan kita sebagai mad'u, sebagai orang yang mengambil manfaat daripada pendakwah yang mengajak kepada kebaikan dan menegah kepada keburukan, yang membaca kitab, yang menerang, memberikan kepada kita manfaat-manfaat ilmu, adalah kita mengambil manfaat sebaiknya, mendengar kebaikan-kebaikan yang disampaikan melalui hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan, melalui kefahaman ilmu yang mana hadis yang kita sebutkan. Orang mukmin ini lan yashba' al-mu'min mimma yasma'uhu minal khair, dari apa kebaikan yang didengarnya, iaitu ilmu, sehingga bila orang mukmin ini akan puas. Orang mukmin ini wataknya tak puas-puas nak dengar kebaikan hari-hari. Kebaikan apa yang perlu dilakukan, kejahatan apa yang perlu dielakkan. Sampai bila kita akan puas, orang mukmin itu akan puas hatta muntahahul jannah, sehingga pun hujungnya dia bakal menjejakkan kakinya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas yang bergerak di dalam masyarakat ini, tugasnya siapa? Tugasnya adalah pendakwah, yang mana kita mengambil manfaat daripada mereka. Maksudnya kita mendengar kebaikan-kebaikan daripada mereka tanpa kita menyelidik aib-aib yang ada, kerana itu menghalang daripada kita mengikut perkara yang baik. Adapun tugas pendakwah, apa yang disebut sebagai aslih nafsak, maksudnya betulkan diri kamu, wad'u khairak, dan dalam masa yang sama serulah orang lain ke jalan kebaikan. Maksudnya tugas peranan pendakwah ini adalah memegang amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, amanah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersikap jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap apa yang disampaikan kepada masyarakat, jujur dengan akhlak, berakhlak dengan akhlak yang baik kerana Allah Subhanahu wa taala, dan dalam bahasa yang sama adalah ikhlas melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas di dalam menyeru masyarakat di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana jika berjaya seorang pendakwah itu melakukan tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi, kita memohon kepada Allah taala semoga ia memelihara kita daripada seksaannya. Maksudnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi kalau kita sebagai pendakwah dalam kelompok masyarakat yang besar, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berkata-kata dan apa yang kita katakan, kita dahulukan diri kita untuk melakukan. Kalau kita menjadi pendakwah di dalam kelompok yang kecil yang saya sebutkan tadi, dakwah da'i kepada keluarga kita,
maka kita perlu ikhlaskan diri kita di dalam mendidik kelompok yang kecil, maksudnya dalam keluarga kita, untuk sama-sama membawa diri kita ke arah kebaikan dan menegah diri kita dan keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Moga kita dapat mengambil sedikit manfaat ataupun kita mendapat manfaat daripada hadis yang kita bacakan hari ini tentang peranan sebagai seorang pendakwah yang yang disebutkan di dalam hadis ini merupakan ancaman yang moga-moga ia menggerunkan hati kita dan sentiasa menjadi galakan kepada kita untuk mengikhlaskan dan jujur di dalam melakukan peranan ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja apa yang boleh disampaikan pada malam ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya itu daripada kesalahan saya. Terima kasih atas perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi